Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, anak-anak dikasih sekalian, hari ini cikgu nak sambung tajuk lemak. Okey, lemak masih lagi di bawah tajuk besarnya adalah sebatian karbon, iaitu bab yang keempat. Okey, sebelum ini kita dah belajar tentang alkohol. Terakhir adalah kesan pengambilan alkohol. Ingat lagi tak? Okey, selepas tentang alkohol, tajuknya kalau ikut buku teks adalah tajuk lemak, tajuk seterusnya. Okey, apa itu lemak? Okey. Lemak, kandungan dalam lemak kamu kena tahu kandungannya adalah karbon, hidrogen dan oksigen. Cuba kamu bandingkan kandungan lemak dengan kandungan alkohol. Sama ke berbeza? Okey, kalau lemak dia kandungannya karbon, hidrogen dan oksigen. 3. Okey, lemak terbahagi kepada 2, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Lemak tepu kandungan hidrogen dia tinggi, manakala lemak tak tepu kandungan hidrogen dia rendah. Itu beza. Baik, mari kita tengok apa beza lemak tepu dengan lemak tidak tepu. Okey, lemak tepu dia mesti berasal dari haiwan, lemak-lemak dari haiwan. Manakala lemak tak tepu pula dia berasal dari tumbuhan. Okey, lemak tepu kalau pada suhu bilik ni maksudnya dalam rumah, dalam makmal, suhu biasa hari-hari. Lemak tepu dalam keadaan berpejal. Cuba kita tengok, kita beli daging lembu yang ada lemak atau daging ayam ada lemak. Bila kita balik ke rumah, kita nak basuh, kita tengok lemak dalam bentuk berpejal kan. Sebab tu pada suhu bilik, lemak tepu berbentuk berpejal. Okey, manakala lemak tak tepu pada suhu bilik cecair. Kita tengok minyak kelapa sawit, minyak masak, dalam bentuk cecair kan. Okey. Lemak tepu takat lebur dia tinggi, manakala lemak tak tepu rendah. Lemak tepu kolesterol tinggi, lemak tak tepu kolesterol rendah, dan dia digalakkan untuk kita ambil dalam makanan kita. Sebab tu minyak kelapa sawit sebenarnya baik untuk kesihatan kita. Okey, contoh lemak tepu lemak haiwan, contoh lemak tak tepu adalah minyak kelapa sawit, minyak olive, minyak jagung, semua minyak buah-buahan, minyak sayur-sayuran, tumbuhan, lemak tak tepu. Okey, cuba kamu tengok perbandingan ni. Nampak kan? Okey, kita pergi terusnya next. Okey. Kesan lemak. Okey, kesan lemak. Macam mana? Okey. Apa fungsi lemak? Kita tak boleh ambil lemak langsung ke? Tak, kita perlu ambil lemak dalam makanan kita kerana lemak ni dia berfungsi untuk membekalkan tenaga kepada kita. Dia juga pelarut vitamin A, D, E, K dan melindungi organ dalaman. Pengambilan lemak tepu berlebihan akan memberi kesan seperti berikut. Lemak tepu kandungan kolesterol yang tinggi dan boleh menyebabkan terjadinya arteriosklerosis. Okey, apakah arteriosklerosis? Okey, ni dikatakan arteriosklerosis. Okey, yang gambar ni, rajah ni menunjukkan kita punya arteri, salur darah kita. Yang pertama tu normal artery. Normal artery ni bermaksud arteri salur darah kita yang normal, yang sihat, yang tak tersumbat dengan lemak. Okey, sebelah ni kita tengok kita punya arteri salur darah kita. Nampak tak yang kuning-kuning biji-biji tu? Itu adalah lemak. Kalau setiap hari kita ambil lemak tepu, lemak haiwan, lama kelamaan lemak akan terkumpul di bawah salur darah kita, dalam salur darah kita, dan dia boleh menyempitkan salur darah kita. Macam mana dia sempit? Cuba tengok ni. Yang ini, yang normal, nampak tak? Dia punya ruang ni luas, so darah boleh mengalir dengan laju. Di sini nampak dah segi sempit, so darah akan mengalir perlahan dalam salur darah kita. Lama kelamaan apabila darah perlahan mengalir,
maka orang tu akan dapat pula penyakit tekanan darah tinggi. Asal puncanya hanya lemak, lama kelamaan dia dapat darah tinggi. Okey, mula lemak terkumpul di salur darah dia, kita panggil arteriosklerosis. Lama kelamaan setelah dapat arteriosklerosis, dia akan dapat pula tekanan darah tinggi. Okey, cuba tengok situ. Cikgu tulis endapan lemak pada dinding arteri, iaitu salur darah yang kita panggil arteriosklerosis. Lama-lama salur arteri menjadi sempit sebab lemak, darah tidak boleh mengalir laju dan lama-lama tekanan darah tinggi terjadi. Seterusnya sakit jantung dan stroke. Cuba kamu tengok berapa penyakit kamu boleh dapat daripada kerana pengambilan lemak tepu, lemak haiwan yang banyak setiap hari. Mula-mula dapat arteriosklerosis. Kemudian boleh dapat tekanan darah tinggi. Kemudian boleh dapat sakit jantung dan stroke. Punca adalah lemak. Okey, ingat lah. Okey, kelapa sawit. Semua orang kenal buah kelapa sawit. Okey, cikgu zoom sikit. Okey, ini struktur kerata rentas kelapa sawit. Okey, isi kelapa sawit kita panggil mesokarp. Sorry, minta maaf. Tengok nak panah. Kamu tengok nak panah. Ini kulit kita panggil mesokarp, sabut dia. Ini tempurung dia kita panggil endokarp, purung dia. Ini isi dia kita panggil kernel, isi dia kernel, isi dia. Okey. Kalau kita tengok sabut dia, mesokarp dia. Okey, tebal lah. Okey, kemudian isi dia kecil saja. Okey, dia berbeza dengan buah kelapa ni, buah nyok tak sama. Okey. Baik, buah kelapa sawit, minyak paling banyak dekat sini. Ingat, dekat dia punya sabut. Paling banyak. Okey. Ada sikit dekat dia punya isi kernel. Jangan terbalik dengan buah nyok. Sebab biasa belajar terbalik, dia kata minyak banyak dekat isi sini. Salah. Kalau kelapa sawit, minyak banyak dekat dia punya sabut. Okey, minyak yang kita makan hari-hari goreng ikan tu adalah daripada ni, sabut, daripada mesokarp. Okey. Kita nak belajar tentang buah kelapa sawit hari ni dan kepentingan dia. Okey, tengok. Okey, macam mana kita nak dapatkan minyak? Okey, untuk dapatkan minyak daripada buah kelapa sawit, kita perlu lakukan proses pengekstrakan buah kelapa sawit untuk mendapatkan minyak. Okey. Okey, selepas kita untuk dapatkan minyak, kita nak buat apa? Okey, langkah pertama untuk dapatkan minyak, kita lakukan pensterilan. Okey, pensterilan ni adalah untuk kita matikan semua mikroorganisma. Pensterilan ni kita lakukan dengan letak buah kelapa sawit ni di bawah steam yang panas. Ingatlah, pensterilan ni kita nak matikan mikroorganisma pada buah tu, kita letak di bawah steam yang panas. Okey, bila kita letak buah kelapa sawit di steam yang panas, sudah tentu buah tadi tertanggal daripada dia punya ranting-ranting, dia tanggal jadi sebiji-sebiji. Itu kita panggil penanggalan. Okey, proses seterusnya pencernaan, di mana sabut dia, kita akan perah sabut dapat minyak. Dan minyak tu dituras. Okey, lepas turas, minyak tu ditulin. Okey. Tulin ni kita kena tengok dia guna apa. Okey, dia guna asid fosforik, iaitu untuk buang kotoran. Okey. Dia guna melunturkan warna tu kan ada warna oranye, dia lunturkan sikit dengan pemvakuuman, dan dia guna steam sekali lagi untuk elak minyak tu masam. Okey, ini minyak daripada sabut. Okey. Ada satu minyak lagi daripada biji, iaitu buah isi rong. Okey, kita kena kukus isi rong, dikeringkan dan diekstrakkan menjadi minyak. Okey, ini secara ringkas macam mana nak dapat minyak daripada buah kelapa sawit. Ulang balik nah. Proses dia pertama kita lakukan pensterilan dengan menggunakan steam. Pensterilan untuk membunuh mikroorganisma. Kemudian penanggalan. Kemudian pencernaan. Pencernaan ada dua. Pencernaan pada sabut dan pada biji buah, iaitu pada isi rong. Okey, isi rong yang putih tu. Okey, kegunaan minyak kelapa sawit. Okey, kita guna minyak kelapa sawit untuk buat margarin, minyak masak, coklat, kek dan kosmetik.
Cikgu bagi 5 contoh saja cukuplah, tak payah contoh banyak-banyak. Ingat 5 ni saja kegunaan minyak kelapa sawit. Okey. Khasiat kelapa sawit. Okey, khasiat kelapa sawit ni kerana minyak kelapa sawit ni dia lemak tak tepung sebab lemak daripada tumbuhan. Dia mengandungi beta karotina, vitamin A, vitamin E dan dia juga dapat mencegah kanser. Okey, sebenarnya minyak kelapa sawit ni lebih baik daripada minyak sayuran yang lain. Okey, seperti minyak matahari. Okey. Kita selalu beli minyak matahari kan, kita ingat minyak kelapa sawit ni tak bagus. Sebenarnya kita silap. Minyak kelapa sawit sangat bagus untuk kesihatan kita. Okey, minyak seperti minyak olive ataupun minyak matahari, minyak sayur-sayuran tu, dia berasal daripada US, bukan daripada Malaysia. Jadi US dia nak condemn lah minyak kita. So dia kata minyak kita tak baik. Sebenarnya minyak kelapa sawit sangat baik. Dan dia mengandungi beta karotina. Minyak lain-lain tidak ada beta karotina. Beta karotina ni boleh mencegah kanser. Okey.